Cubaan suara 1, 2, 3. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmuddin. Dan seperti mana yang anda semua tahu, hari ini Fix and Go akan melakukan satu kelas online, nama dia berkaitan dengan simptom dan punca hard disk rosak. Hari ini saya akan menerangkan kedua-dua benda ni, simptom dan punca, dan apa yang akan kita dapat daripada penghujung live ni. Okey, saya boleh mulakanlah. Okey. Yang pertama, sebelum tu saya akan tunjukkan hasil daripada live ni. Kita akan mengetahui simptom-simptom kerosakan hard disk, dan kedua adalah punca hard disk rosak. Ini adalah contoh hard disk yang ada dekat komputer, ada dekat laptop, ada dekat eksternal, dan kat mana lagi? Dekat server. Kebanyakannya pakai hard disk yang macam ni. Tapi ini 3.5 inci, tapi dekat laptop dan eksternal adalah 2.5 inci. Kecil sikit daripada yang ni. Saya tak ada contoh sebab work from home kan. So tak ada sampel untuk saya tunjukkan. Okey, kita bergerak ke slide seterusnya. Okey, ini adalah simptom-simptom dia. Simptom-simptom kerosakan hard disk. Yang pertama adalah laptop atau PC sangat perlahan. Kedua, peranti kerap hang atau sangkut. Ketiga, bunyi tik atau bergesel pada hard disk. Keempat, kerap berlaku Windows startup repair semasa boot. Dan yang terakhir adalah kerap berlaku hard drive not found semasa boot. Okey, saya akan terangkan satu persatu daripada 5 poin ni. Yang pertama, laptop atau PC sangat perlahan. Perlahan dia ni apabila kita buka, kita tekan butang on, dia ambil masa almost 5 minit. 5 minit, kadang-kadang sampai 3 minit untuk buka. Baru buka laptop, tak start lagi. So itu menandakan ianya sangat slow lah. Kalau macam tu, anda sebagai pengguna harus periksa sama ada hard disk anda elok lagi atau tak. Kalau tak elok, dia dah hard disk biasanya dia akan daripada 100, dia akan turun sikit 1%, 2% mula-mula. Daripada situ anda dah boleh untuk backup data-data anda lah, supaya ianya lebih selamat kalau apa-apa jadi, sebab dia instant. Kalau dia rosak, kita rasa macam tiba-tiba dia rosak, walaupun dia slow dia rosak terus macam tu. Okey, yang seterusnya, kerap hang atau sangkut. Tengah jalan, tengah buka-buka app, dia hang. Lepas tu tiba-tiba blue screen. Itu bermakna antara simptom-simptom dia lah yang menandakan hard disk tu dah nak rosak. Lepas tu yang seterusnya adalah bunyi tik atau bergesel pada hard disk. Saya ada video dia, saya boleh playkan. Kalau nak dengar, jap saya tekan video tak berapa nak betul sikit. Okay. We're in the HD tune test here, and even though there are no red blocks up there, this hard drive really is bad. If you can hear that clicking, that's a clicking. I'll take the top off and show you what's going on underneath. But the tests are fine. The hard drive's not. Okay, itu adalah contoh bunyi tik. Dia akan bunyi tik dia sikit je, walaupun tak obvious, tapi ada. Kalau dari mata kasarnya, susah lah kita nak jumpa, bukan nak jumpa, maksudnya nak dengar, kecuali kita dekat dengan hard disk tu. Okay, sebelum tu saya, untuk penonton
customer pelanggan Fix and Go yang dah masuk. Terima kasih kerana join live kita hari ni. Siapa yang boleh share, like, komen sikit ke, cakap hi, ini ada Aruk Ali. Aruk Ali is watching. Assalamualaikum Aruk. Okay, hard disk sama macam isu ku, tak sama. Hard disk dan isu adalah benda yang berbeza. Jangan kaitkan. Okay, Amirul Adli. Assalamualaikum Amirul. Hafiz Syari. Assalamualaikum. Untuk segala typo tu harap maaf lah ya. Aziz Hanafi tak apa, nanti saya ubah. Itu nanti saya akan ubah nanti. Okey, saya boleh teruskan ya dengan slide ni. Okey, yang seterusnya. Kerap berlaku Windows startup repair semasa boot. Perkara ni berlaku apabila dia rosak hard disk tu sektor rosak pada bahagian OS. Windows tak boleh nak boot, dia akan prompt untuk repair. Bila dia akan prompt untuk repair, kebiasaannya dia akan ambil masa yang lama lah. Sebab dia nak replace data tu, dia nak cari tempat yang okey nak letak data tu balik. Okay, hard disk ni dia data dia dalam bentuk serial, di mana dia akan letak setiap tempat lain-lain data, bukan semua satu tempat lah. So bila dia rosak dekat certain spot, ada bad sector dekat certain spot, dia kena cari tempat lain untuk letak yang okey. Okay, saya teruskan. Hard drive is missing. Kebiasaannya yang dah berlaku macam ni, hard disk tu dah rosak lah. Bila boot manager is missing ni, dia dah tak ada. Motherboard dah tak jumpa hard disk tu. Maksud dia dah mati terus. Itu antara simptom-simptom dia lah. Memang ini kalau dah macam ni tak boleh boot langsung. Kebiasaannya hantar repair je lah. Hantar recover data, cari hard disk baru. Itu je option yang ada. Okay. Yang seterusnya saya teruskan dengan punca kerosakan hard disk. Yang pertama, power off peranti tak betul. Bermaksud power off lah. Nanti saya terangkan. Yang kedua, terjatuh. Yang ketiga, panas. Yang keempat, kerosakan fizikal. Kelima, firmware rosak. Okey. Ini poin yang menarik bagi saya. Okey, pelanggan-pelanggan Fix and Go boleh share live ni, like dan komen sikit ya. Nanti saya akan sambung dengan slide ni. Sikit je, tak banyak lagi. Okey, saya teruskan slide ni. Untuk poin yang pertama, power off peranti tak betul. Elakkan daripada force off PC anda dengan menekan butang on selama 3 hingga 5 saat dan gunakan safely remove hard drive dan eject media untuk external hard disk. Fungsinya adalah untuk mematikan eksternal anda dengan betul dan tidak mengejut. Okey, bayangkan sebuah kereta. Anda tengah jalan, anda matikan enjin. Memang kereta tu okey, tapi dalam jangka masa panjang kita tak tahu. Sebab dia tengah berjalan, RPM tengah tinggi, piston tengah berjalan. So bahaya untuk kereta. Untuk external hard disk pula, kalau kita contoh dia kereta juga, kalau kita start enjin terus jalan, minyak tak naik lagi, apa semua tak naik lagi, itu membahayakan lah. Pada masa yang short term memang tak nampak apa, tapi dalam jangka masa yang panjang, ia akan menunjukkan satu tanda-tanda yang menandakan setempat tu rosak disebabkan power off tak betul. Itu sangat berisiko lah untuk pengguna hard drive, pengguna external, untuk matikan hard drive tanpa safely remove untuk external, dan matikan laptop dengan force off. Itu bahayalah. Ada customer saya, customer Fix and Go yang berlaku benda ni. Dia selalu tak off dengan betul. So hard disk tu rosak, dia tak boleh buat apa. Sebab hard disk tu dia rosak bukan disebabkan hardware rosak, disebabkan logical dia rosak. Bermakna
seperti bukan logical, physical rosak, macam firmware dia dah hilang data dia, data tak write habis, antara perkara-perkara dia lah. Okay, saya teruskan. Terjatuh. Okay, ini adalah contoh hard disk yang terjatuh. Ni impact yang kuat ya. Impact yang ekstrim. Di mana jatuh dari atas rak atau sebagainya. Di mana disk tu, platter tu boleh pecah. Platter ni bayangkan dia sebuah CD yang fragile. Di mana dia tak gegaran tak boleh tinggi, tak boleh lebih daripada beberapa Gs of pressure. Kalau terjatuh, dia akan pecah. Kalau tak pecah, dia punya header ni akan bergesel dengan disk tu. So jatuh tu elakkanlah daripada terjatuh, ataupun letaklah hard disk tu di tempat yang selamat supaya hard disk tu tak jatuh sewenang-wenangnya. Kalau nak selamat lagi, cari kalau external, cari external yang shockproof, di mana dia ada padding untuk elakkan kalau jatuh impact direct ke hard disk. Dia serat, biasanya casing dia external tu dia akan ada getah untuk serat bentak tu. Ini membuatkan ianya lebih tahan lama lah. Kalau jatuh, kalau kena dalam beg, terjatuh daripada dalam beg atau sebagainya, elakkan daripada letak hard disk tanpa sebarang protection. Elakkan daripada letak, kalau letak atas meja, letak je. Paling kurang letaklah macam kain atau something supaya ianya akan cover hard disk tu kalau terjatuh atau something. Okay, saya teruskan. Panas. Walaupun hard disk tidak menghasilkan haba yang tinggi, memastikan persekitaran hard disk tidak berhabuk juga penting, kerana hard disk juga memerlukan udara yang bersih untuk mengekalkan suhu yang ideal. Okey, hard disk ni beroperasi pada suhu bilik 30 darjah, 31, 35. Lepas tu dia perlukan persekitaran yang bersih. Walaupun dia tak terdedah dengan udara, tapi dia ada satu lubang angin dekat penutup tu untuk sebagai, itu nama dia breathing hole. Breathing hole ni dia sangat penting. Walaupun dia kecil je, kalau hard disk tu dia dah start panas, itu bermakna something, ada benda yang tak kena kat dalam tu. Sebab hard disk ni dia takkan panas. Sepatutnya dia takkan sampai macam dalam gambar ni 56 darjah. 56 darjah pun dia dah panas. Patutnya dia akan paling tinggi dia boleh run adalah pada suhu 38, 37. 40 tu pun dia dah macam caution bagi dia. Tak elok untuk hard disk. 56 tu apa tak lagi. Itu dah memang tinggi. So monitor hard disk anda supaya jangan terlalu panas. Pastikan kalau komputer PC tu, pastikan dalam komputer tu bersih. Kalau dia kotor, ada sebab dia. Adalah penyebab dia kalau boleh jadi hard disk rosak. Okey. Yang seterusnya, kerosakan fizikal. Hard disk ni teknologi dia dah lama. Sejak tahun 19, agak lama lah, saya tak ingat. Tapi teknologi hard disk ni memang dah lama. Tapi disebabkan dia benda yang bergerak, so dia tak sempurna. Contoh kereta, walaupun ianya dah lama, tapi still ada kekurangan kat sini sikit, sana sikit. Walaupun dia dah lama, walaupun dia dah start keluar daripada tahun 1910-an lagi, dia still ada kekurangan. Macam tu juga hard disk, apabila dia keluar daripada kilang, quality check lepas, bila sampai kat customer, dia rosak. Walaupun hard disk tu baru, hard disk tu tak sampai 6 bulan. Saya pernah kena sendiri. Hard disk external saya tak sampai setahun. Hard disk tu tak boleh baca. Saya check, firmware rosak. Firmware rosak ni kena hantar warranty lah sebab hard disk baru.
So bila saya hantar warranty, memang betul. Batch yang saya dapat tu batch yang firmware semua rosak. So memang ada case, itu memang biasa untuk kilang. Memang kalau dalam satu production akan ada beberapa production series, di mana contohlah satu hari tu ada satu production, sebulan ada 30. Bila 30 hari tu ada satu atau dua production yang akan ada something wrong, di mana itu kesilapan kilang lah. Itu kita tak dapat elakkan. Dan simptom dia pun tak ada. Simptom dia sebab dia hard disk baru, bukan kerosakan daripada kita, bukan kesilapan kita. So dia kalau mati dia hilang terus. Saya pun tak begitu tak begitu pasti masa saya kena tu kenapa. Lepas tu bila saya check baru betul lah firmware rosak. Firmware tak dapat baca. Dia tak ada data dalam firmware tu. Data dia rosak. So, bila benda macam tu berlaku, kalau untuk data recovery, yang hanya option yang ada adalah untuk tukar board dekat hard disk tu, ataupun itu je lah, tukar board dekat hard disk dan extract data pakai software tertentu lah. Okay, seterusnya firmware rosak. Okay, macam saya cakap tadi, firmware rosak kerap berlaku kepada hard disk berjenama Seagate. Saya bukan nak cakap Seagate teruk, tapi pada generasi-generasi baru ni, dia ada certain model di mana Seagate punya firmware senang rosak. Tapi saya tak cakap jangan beli. Saya pun pakai Seagate. Dia ada certain model yang patut dielakkan lah. Nanti itu kalau nak tanya lebih lanjut, nanti saya jawab lah. Contoh kat gambar ni, dia akan, ini software dia. Ini software yang kebiasaannya orang data recovery center akan pakai, di mana dia akan test dulu hardware hard disk tu. Lepas tu kalau ROM dia punya firmware rosak, dia akan tunjuk lah kat situ module reading error. Bermakna dia tak dapat baca dekat firmware tu apa version dia, apa memori kat dalam dia, berapa banyak MBR data dekat dalam dia. So kat situ menandakan firmware tu dah rosak lah. Okay, selamat datang. Macam mana nak jaga hard disk supaya tahan lama? Hard disk nak tahan lama, make sure persekitaran bersih. Lepas tu elakkan daripada terjatuh. Lepas tu make sure kalau nak tanggal power off dengan betul. Itu antara cara dia lah, cara nak jaga hard disk. Lepas tu mana lagi tahan lama, hard disk atau SSD? Okay, ini soalan yang subjektif. Okay, saya teruskan lah. Sebelum saya jawab tu, saya teruskan slide ni. Lepas tu kesimpulan daripada dapatan ni adalah cara mengenali simptom-simptom hard disk rosak. Simptom-simptom hard disk rosak ni macam tadilah saya dah sebut. Lepas tu dengan cara mencari punca hard disk rosak. Kedua ni adalah dapatan daripada slide ni. Okay, seterusnya adalah kalau anda semua penonton-penonton yang ada ni ada sebarang soalan, boleh tujukan. Saya akan standby masa lebih kurang 5 ke 6 minit untuk jawab soalan-soalan anda. Okay, tadi Azri Hanafi, mana tahan lama, hard disk atau SSD? Okay, hard disk dan SSD ni dia sangat subjektif berkaitan dengan tahan lama. SSD dia laju, tak ada moving parts. Tapi apa yang membuatkan dia senang rosak adalah pada production. Pertama, pada macam mana dia berfungsi. Kedua, dengan kualiti. Sebagai contoh, SSD yang tak ada DRAM, jangka hayat dia akan lagi pendek daripada SSD yang ada DRAM. Lepas tu SSD yang tak ada DRAM, jangka hayat lagi pendek juga daripada hard disk biasa, hard disk Western Digital atau Seagate. Ada customer saya beli SSD murah, RM90 dia beli.
Dia suruh kita orang pasang, tak apalah, kita orang pasang. Saya tak kisah pun. Itu hak dia untuk memilih produk. So saya pasang tak sampai setahun SSD tu rosak. SSD tu rosak bukan disebabkan dia tak tahan lama, tapi SSD yang dia beli tu SSD yang kualiti memang tak ada. Memang chip dalam pun chip tahun bukan chip lama maksud dia. Chip yang bukan didesain untuk durability. Hard disk pula pun ada kena pilih. Kalau kami sebagai data recovery center, kami tak recommend Seagate, sebab Seagate ni Seagate certain model, bukan semua, certain model yang especially yang kecil lah. Sebab yang kecil ni di mana dia gunakan teknologi baru, tapi teknologi tu dia tak habis discover, dia tak habis R&D, so dia senang rosak. Kami di data recovery center pun susah nak repair sebab firmware dekat server tak ada. Dekat server dia tak keluarkan, so nak recover tu bukan perkara yang mudah kalau dia fizikal. Okey, soalan seterusnya. Ridwan Adam, salam, laptop selalu blue screen of death. Itu pun tanda hard disk nak rosak ke? Betul. Hard disk nak rosak ni dia akan rosak pada permulaan, dia akan rosakkan sektor, bad sector orang panggil. Dan especially bila OS tu, Windows tu terletak dekat bad sector tu, header tak header tak boleh nak baca. Header tak boleh nak baca data tu. So dia akan blue screen lah. Kat situ dia akan blue screen lah. Ada juga antara masalah blue screen ni disebabkan oleh driver. Itu yang pentingnya, kita bila dia blue screen, kita ambil data dia. Kita ambil error code dia, error code yang ada tu. So itu antara contoh dia lah. Okey, saya masih menunggu soalan. Kita ada lagi lebih kurang 6 minit sebelum 4.30. 4.30 ni waktu azan kan. Sekarang waktu azan. Azan maghrib. Tak apa, saya tunggu lagi soalan-soalan yang ada. Hafiz Syari, HDD brand apa yang okey bang untuk laptop? Okey, hard disk. Hard disk untuk laptop. Untuk laptop saya recommend pakai SSD. Tapi kena pilih lah. Bukan semua SSD cantik. Bukan semua SSD berkualiti. So SSD tu kena pilih. Sebab apa? SSD ni akan improve kelajuan, improve response time daripada hard disk. Hard disk ni maghrib pula, asar. Sorry guys. Saya ni pelupa orang ni. 5 minute memory nama dia. Okay. Saya sambung balik jawab soalan tadi. Untuk laptop saya recommend pakai SSD. Untuk boot pakai SSD. Untuk software pakai SSD. Tapi untuk data pakai hard disk. Hard disk saya recommend Western Digital sebab dia teknologi yang dia dah kaji dengan lama. So dia tak ada masalah-masalah yang biasa berlaku lah. Yang baru, masalah baru kan. Macam firmware senang rosak, tak ada. Western Digital sepanjang dekat data recovery center ni saya jarang jumpa firmware rosak. Biasanya hard disk logical rosak, macam MBR dah salah atau something. So dia tak berkaitan dengan durability asal lah. Kalau Seagate ni saya tak recommend untuk pakai lama sebab saya dapat info daripada bacaan saya di mana ianya macam tadi, firmware dia senang rosak. Kedua, firmware dia tak ada kat dalam server, di mana kita orang tak boleh rewrite dekat hard disk dan untuk baca balik data. Ketiga, dia punya teknologi sangat baru, di mana dia tak
dia tak tunjuk dekat orang luar macam mana nak repair. Maksud dia tak ada orang boleh discover dia macam mana nak repair hard disk gigit ni. Okay, saya masih menunggu soalan-soalan baru. Kalau ada boleh tujukan, kita ada lagi 3 minit untuk asar. Sorry Azrael Nafi. Encik Azrael Nafi, sorry saya silap. Nervous. Okey, kalau dah tak ada soalan, mungkin saya boleh tengok siapa yang ada dalam live ni. Kalau dah tak ada apa-apa dari pelanggan-pelanggan, viewer-viewer live ni, saya rasa dah eloklah kita beransur. Okey, ada soalan baru, Ridwan Adam. Jenama recommend untuk hard disk dengan SSD. Okey. Hard disk saya recommend jenama-jenama yang dah terkemuka lah. Western Digital. Kalau nak berlainan sikit mungkin Toshiba. Toshiba ni dia syarikat Jepun. So Jepun ni biasanya dia kualiti tinggi. Selama saya berkecimpung dalam bahagian IT ni, kalau kes Toshiba tu, kes dia pun kes hadis lama lah. Hadis baru dia jarang rosak. Untuk SSD, untuk yang budget tinggi, saya recommend Samsung lah. Samsung dia tahan lama. Lepas tu berkualiti. Waranti pun lama, waranti pun 5 tahun. Untuk bajet sederhana mungkin ADATA. SU untuk SATA lah. Untuk SATA punya interface. ADATA SU850. Kingston UV500. Jangan ambil A400 Saya tak recommend A400, saya recommend UV500. Untuk brand murah memang bajet rendah punya Patriot Burst antara SSD yang selama saya ni adalah 2 case kot dalam 2 tahun pakai continue life ambil sebagai daripada distributor ni adalah 2-3 case di mana Patriot tu rosak. Itu pun daripada kilang, bukan disebabkan hard usage. Tapi A400 saya ada case di mana user pengguna guna setahun, hard usage di mana dia letak data itu Windows kat situ, dia rosak dalam masa setahun. So kita orang recover pergi warranty lah untuk dia. Tolong hantar warranty untuk dia sebab dia bukan beli dengan kita orang. So kita orang just claim warranty untuk dia dan replace lah. Itu case tahun lepas saya ingat lagi. Lepas tu SSD tu Kingston A400. Okay, saya rasa dah tak ada apa lagi. Dah tak ada apa sangat. Dekat live pun dah, dekat komen pun dah tak ada orang yang nak tanyakan soalan. Yang ada Ridwan Adam, terima kasih sebab tak bertanya.
Terima kasih juga sebab tonton live ni. Azril Hanafi pun sama. Terima kasih kerana menonton dan share, like dan komen live ni. Hafiz Syari, terima kasih juga. Arul Ali pun terima kasih. Saya rasa dah tak ada apa. Saya akan habiskan tutup live ni lah untuk solat asar. Hari pun dah hujan pun dah masuk. Okay, itu saja daripada saya, Najmuddin bin Mat Yasin, aka Zimo, dari Fix and Go IT Specialist. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.